Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 6 November 2023. Tapak pembinaan bangunan klinik kesihatan baharu di Pekan Sapulut Nabawan kini dalam proses permohonan tanah pihak berwajib. Ahli Parlimen Persiangan Datuk Atta Kurup berkata ini berikutan tapak bangunan klinik kesihatan lama tidak lagi selamat digunakan selepas diperiksa Jabatan Kerja Raya. Datuk Atta berharap adanya klinik kesihatan Sapulut baharu kelak akan dapat menaik taraf perkhidmatan untuk kemudahan penduduk kampung. Sapulut ini dia boleh menjadi satu pakan persinggahan sebab jalan ini dia boleh masuk ke daerah Tawau, Kalabakan dan juga ke Pegalungan dan Persiangan yang kita sedang menaikkan taraf jalan pergi ke Pegalungan, Persiangan dan seterusnya ke sempadan Kalimantan Indonesia. Jadi cadangan untuk klinik itu akan mengambil kira semua. Datuk Atta ditemui selepas merasmikan program tanggungjawab sosial CSR Kelab Rotary Pemeriksaan Kesihatan di SMK Sapulut. Sempena majlis ini, Datuk Atta mengalu-alukan usaha Kelab Rotary membantu penduduk luar bandar mendapatkan perkhidmatan kesihatan. We hope that we can do future projects. Of course, not only focus in Sapulut, but any other area. Di mana-mana kami ada orang membantu dari segi kewangan, kami pergi. Because Rotary tidak pilih tempat. Wherever the need is, we always go there. Apa ya kami may tahu ya kiobat. Kila po inatong nito po. Sana nga kakrakiyobata. Kila inatong na Sapulut tula. Kalau boleh lain tahun harap buat lagi lah ini program ini lagi di Bukim Sapulut ini. Sebab kami memang orang susah lah di sini jauh di bandar. Pembahagian kawasan Parlimen Sepanggar kepada dua kawasan berasingan antara isu yang dibangkitkan dalam program Town Hall Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Teknologis Mustafa Sakmud yang turut bersetuju dengan cadangan itu berkata, selain memudahkan wakil rakyat memusatkan perhatian kepada penduduk, kemungkinan peruntukan juga ditambah untuk manfaat rakyat. Siri Town Hall yang kita adakan ini dan juga YB Pito meneruskan dengan santai bersama rakyat yang kecil-kecilan di kampung dan juga di pekan di bandar ini akan dapat mendengar tentang isu-isu yang dibawa oleh rakyat dan kita cuba selesaikan. Datuk Mustafa ditemui selepas program Town Hall Parlimen Sepanggar Siri 3 di Menggatal, Kota Kinabalu. Turut hadir Adun Inanam Peto Galim yang juga pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan. Inilah satu wadah untuk kita menerima ketidakpuasan rakyat. Dan kami sebagai pemimpin karena harus berjiwa besarlah menerima dan memberi maklum balas kepada semua aduan yang mereka ajukanlah. Turut dibangkitkan dalam program ini isu bekalan air dan elektrik, kemudahan infrastruktur serta isu GZ kampung. Susulan pengumuman Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menambah jumlah pelaksanaan program Jualan Rahmah PJR di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan bagi bulan November dan Disember 2023 mendapat reaksi positif penduduk di Beaufort. Program ni dapat support kita punya penduduk tempatan ni, kebanyakannya orang-orang sini bukannya berpendapatan tetap kan. Jadi program yang dapat jualan rahmah ni harga pun kira mampu milik. Ini ada bagus jugalah sebab dia punya barang-barang kan ada murah sudah kan, turun harga. Jadi baguslah kalau begini selalu kena buatlah kan. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan seperti Jualan Rahmah ini kan. Kalau boleh diadakan setiap kampung lah. Jadi ini membantu kepada pergerakan kepada penduduk kampung yang berdekatan di sini. Jadi mungkin berapa sedikit meringankan beban. Program Rahmah ni syukur alhamdulillah lah kan. Pasal harga dia pun murah sikit. Jadi kita macam orang-orang kampung ni tidak bersusah payah ke pekan-pekan contohnya di Beaufort macam tu.
Lebih 10,000 masyarakat dari seluruh negeri menyaksikan program tabligh ilmiah yang menampilkan penceramah terkenal negara, figura Wasuna wal Jamaah Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar Ayub yang diadakan di Sandakan. Ceramah menyentuh tentang hari kiamat ini berjaya mencuri tumpuan dalam program julung kali Anjuran Ahbab Khidmat Sabah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins dan Pejabat Khidmat Parlimen Libaran. Anak-anak muda dengan begitu luar biasa memberi sambutan kehadiran ke majlis-majlis ilmu. Yang ini satu perkara yang sangat menggembirakan hati semua pendakwah lah bila melihat anak-anak daripada 7 tahun sehingga ke belasan tahun sanggup meninggalkan banyak perkara-perkara lain untuk hadir ke ceramah agama, satu suasana yang jarang kelihatan lah 20-30 tahun ni. Jadi dari sudut penganjuran, Alhamdulillah satu kejayaan yang terbaiklah buat kami semua. InsyaAllah kami akan menjemput Ustaz Wadi Anwar dengan beberapa barisan lagi ulama-ulama dan asatiza untuk hadir di bumi Sandakan untuk menjadikan Sandakan ini sebagai serambi Madinah ataupun ilmu, hub ilmu pendidikan. Terdahulu, Ustaz Wadi Anwar menyampaikan ceramah bicara ilmu peranan wanita akhir zaman yang dihadiri lebih 1,000 wanita dari sekitar Sandakan. Sementara itu, lebih 300 penduduk menghadiri Malam Cinta Rasul dan Solidariti Untukmu Palestin di Kampung Pengalat Besar Papar. Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Bahagian Kawang Azrul Ibrahim berkata, selain menghayati sejarah kehidupan Nabi Muhammad, program itu juga bagi sama-sama menghayati semangat dan maksud sebenar Solidariti untuk Palestin. Menurut Azrul, masyarakat tidak mengira anutan agama wajar menyampaikan mesej jelas mengenai isu keamanan di bumi Palestin yang bergolak sejak tahun 1948. Kita mahu masyarakat di Sabah termasuk di Kampung Pengalat Besar dan sekitar Dun Kawang ini memahami apakah sebenarnya yang berlaku di Gaza terutamanya untuk kita sampaikan mesej kepada masyarakat dunia dan kepada Zionis Israel bahawa kita mahukan keamanan sejagat, kita mahukan kemerdekaan dan kedaulatan di bumi Palestin khususnya di Gaza. Dalam majlis ini, Adun Kawang, Datuk Gulam Haidar Han Bahadar menyampaikan sumbangan wang tunai RM5,000 kepada Pusat Tahfiz Darul Ulum Azkia Pengalat Besar Papar. Seramai 132 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM menerima pingat dan ribbon APM dalam Majlis Apresiasi Penganugerahan di Pusat Latihan Kecermerlangan Koperasi Pulakop Kinarut Papar. Kesemua penerima terdiri pegawai tetap, pegawai bersekutu dan anggota APM yang bertugas di daerah-daerah di Zon Pantai Barat dan Zon Pedalaman Sabah. Penyampaian pingat dan reben ini disempurnakan Pengarah Bahagian Angkatan Ibu Pejabat APM, Teknologis Dr. Muhammad Fazli Sardi bagi mewakili Pesuruhjaya APM, Datuk Aminur Rahim Muhammad. Majlis bagi menghargai sumbangan dan kecemerlangan pegawai serta anggota APM ini disaksikan pegawai-pegawai kanan APM Sabah. Keningau Pink Ribbon terus mendekati golongan wanita di kawasan pedalaman bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pemeriksaan kesihatan. Ketua Cawangan Keningau Pink Ribbon, Yvonne Dumpangol berkata, pihaknya juga memberi pendedahan mengenai peranan mereka dalam membantu wanita mendapatkan rawatan kesihatan secara percuma. One of our objective, of course, is to assist, bantu wanita, especially dari kampung-kampung yang memerlukan atau tidak faham apa dia itu kanser payudara, takut berdiri, takut keluar, takut cek, takut apa-apa. Kami di sini, persatuan kami di sini senantiasa bantu. Yvonne ditemui RTM sempena larian amal program kesedaran kanser payudara peringkat kawasan pedalaman di Kompleks Sukan Keningau. Sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.